Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada guru sejarah kami, Puan Roaina binti Jul Karim, dan pada hari ini kami berdua, saya Nur Hazikah dan pasangan pembentang saya, Mia Hanan binti Azizan akan membentangkan tentang tajuk kajian kes kami iaitu pelaksanaan dasar ekonomi baru ataupun dikenali sebagai DEB. Dan seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada Mia Hanan. Jadi, kami bersepakat untuk memilih tajuk dasar ekonomi baru ini untuk dijadikan untuk dibincangkan dalam kajian kes ini. Jadi yang pertama, kita perlu tahu apa itu dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru merupakan satu program sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan dalam rancangan Malaysia kedua. Jadi, dasar ekonomi baru ni telah dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun bermula pada tahun 1970 hingga 1990 sebagai rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara. Ia juga dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan yang bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu melalui agihan ekonomi yang seimbang. Jadi daripada penyataan ini, kami telah wujudkan satu persoalan iaitu buktikan sejauh manakah pelaksanaan dasar ini mampu mendorong rakyat dalam meningkatkan taraf hidup mereka dan memperkukuh perpaduan negara. Jadi, terdapat 3 objektif dalam kajian kami. Yang pertama adalah menyatakan langkah-langkah dan usaha yang dilaksanakan melalui pelaksanaan dasar ekonomi baru iaitu DEB. Yang kedua, menjelaskan permasalahan utama dan faktor wujudnya dasar ekonomi baru di Malaysia. Dan yang terakhir, menghuraikan kesan pelaksanaan dasar ekonomi baru terhadap taraf hidup rakyat dan perpaduan negara. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan ini kepada Hazikah. Dan seterusnya, untuk kaedah kajian, kami menggunakan 3 kaedah iaitu yang pertama, kaedah perpustakaan, yang kedua, kaedah pemerhatian dan yang ketiga, kaedah media. Jadi daripada 3 objektif kami telah dapatan kajian kami bagi menjawab objektif pertama adalah menyenaraikan langkah-langkah dan usaha yang dilaksanakan melalui pelaksanaan dasar ekonomi baru iaitu DEB. Jadi yang pertama, meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi daripada sini, kerajaan telah menumpukan lebih banyak perhatian kepada luar bandar dan diberikan kepada penduduk miskin yang terdiri daripada petani, pekebun getah dan kelapa serta nelayan, buruh dan penduduk kampung baharu. Jadi bagi penduduk di bandar pula, mereka juga menghadapi kemiskinan kerana disebabkan pendapatan yang rendah dan masalah perumahan. Jadi dari situ pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan. Yang kedua pula adalah rancangan buku hijau. Jadi rancangan buku hijau ini bermatlamat untuk menambahkan pendapatan rakyat dan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Yang ketiga, peranan agensi kerajaan. Jadi, terdapat banyak agensi kerajaan yang telah diwujudkan sejak 1970. Antaranya ialah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia iaitu LKIM serta Lembaga Beras dan Padi Negara. Yang terakhir, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dan Pembangunan Tanah. Jadi, pembangunan tanah ni telah dilakukan secara teratur di bawah Felda. Jadi penduduk luar bandar yang miskin telah dipindah ke kawasan Felda yang baru dibangunkan seperti bagi di Sabah terdapat kerjasama Felda dengan Yayasan Sabah yang membuka Felda di wilayah Sahabat di Lahad Datu dan Felda Umas di Tawau. Baiklah, untuk langkah yang seterusnya, yang pertama ialah pembangunan wilayah. Program pembangunan wilayah dijalankan dengan pembukaan tanah untuk industri getah dan juga kelapa sawit.
Antara contoh-contoh yang saya boleh berikan ialah Lembaga Kemajuan Johor Tenggara atau dikenali sebagai Kejora, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah atau dikenali sebagai Ketengah dan juga Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan atau dikenali sebagai Kesedah. Manakala untuk bagi pembangunan bandar pula, Urban Development Authority UDA atau dikenali juga sebagai Perbadanan Pembangunan Bandar ditubuhkan pada 1971. Mereka ni berperanan dalam sektor pembangunan dan juga industri. Antaranya termasuklah pembukaan bandar baharu seperti Bandar Tun Hussein On iaitu di Ceras dan juga bandar baru Uda di Skudai. Yang seterusnya, pemilikan modal saham. Kaum Bumiputra ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan. Keadaan ini mewujudkan perbezaan dari segi taraf hidup dan juga jumlah pendapatan antara kaum Bumiputra dengan bukan Bumiputra. Jadi usaha yang dilakukan untuk menambah pemilikan modal saham Bumiputra dalam sektor korporat adalah dengan penubuhan Permodalan Nasional Berhad PNB pada tahun 1978. Amanah Saham Nasional dan juga Amanah Saham Bumiputra dilancarkan untuk memudahkan kaum Bumiputra memiliki saham dalam syarikat Berhad. Seterusnya, pengenalan industri kecil dan sederhana atau dikenali juga sebagai IKS. Industri kecil dan sederhana ialah industri perbuatan barangan yang menggunakan modal yang kecil dan juga tenaga kerja yang tidak ramai. Rakyat diberi peluang untuk mengusahakan industri desa serta IKS. IKS ni dilaksanakan bagi memperbaik taraf hidup rakyat serta menambah daya pengeluaran dan juga pendapatan. Industri IKS ini meliputi kraft tangan, makanan dan juga pakaian dan juga inap desa. Hasilnya daripada pelaksanaan IKS ni wujud ramai usahawan muda yang dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan juga negara. Dan akhir sekali, pendidikan tenaga kerja mahir. Kerajaan juga mereka mengambil langkah untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu menampung keperluan dalam bidang pertanian dan juga perindustrian. Asas kepada latihan diberikan kepada rakyat sejak di bangku sekolah lagi, seperti subjek kemahiran hidup yang diajar di sekolah-sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Pendidikan menengah atas dibahagikan kepada dua jurusan iaitu akademik dan juga vocational. Bagi memenuhi keperluan ini, sekolah teknik dan vocational, maktab perguruan teknik, politeknik, Universiti Teknologi Malaysia dan juga Institut Teknologi MARA ditubuhkan. Khusus kemahiran ditawarkan dalam pelbagai bidang di institut-institut tersebut bagi menampung permintaan terhadap tenaga kerja mahir. Jadi kita bergerak ke objektif yang kedua iaitu menjelaskan permasalahan utama dan faktor wujudnya dasar ekonomi baru di Malaysia. Jadi daripada objektif ini, kami telah terbitkan dua persoalan iaitu yang pertama, bagaimana wujudnya jurang perbezaan antara kaum dan antara masyarakat bandar dan luar bandar. Jadi yang pertama yang kita perlu lihat adalah penjajahan British menggalakkan perkembangan masyarakat secara pluralistik. Masyarakat pluralistik adalah di mana wujudnya kelompok masyarakat dengan sistem tersendiri dan terasing dengan kelompok lain walaupun di tempat yang sama. Jadi, pihak British telah menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari negara China dan India untuk kepentingan ekonomi mereka dalam beberapa sektor utama. Jadi, hal ini telah menyebabkan wujudnya jurang antara kaum kerana kebanyakan kaum Cina ditempatkan di Lombong. Kaum India pula kebanyakannya di ladang getah dan estet, manakala orang Melayu menguasai kawasan bandar
kawasan kampung dan bandar. Jadi, selepas kemerdekaan iaitu pada tahun 1957, didapati pertumbuhan ekonomi Malaysia ini telah mencapai kadar yang tinggi, tetapi masih wujud ketidakseimbangan yang serius. Walaupun pertumbuhan ekonomi ini tinggi, tetapi kekayaan tersebut tidak diagihkan sebaiknya. Jadi kesan daripada agihan yang tidak seimbang tadi itu, ia menyebabkan kaum Bumiputera ini yang tinggal di kawasan luar bandar kekal miskin, malah masih mundur. Pada masa yang sama juga, kaum Cina dan orang asing telah menguasai bidang perindustrian, perniagaan dan sektor korporat. Oleh disebabkan perkara tersebut, telah wujudnya peristiwa yang telah mengorbankan banyak nyawa, iaitu seperti yang kita semua tahu, perusuhan antara kaum pada tahun 13 Mei 1969. Jadi, ekoran daripada peristiwa tersebut, DEB ni telah diperkenalkan pada tahun 1970. Jadi, apa objektif DEB ni? Objektif DEB adalah untuk menghapus kemiskinan, tidak kira kaum, dan yang paling penting untuk menstruktur semula masyarakat agar jenis kaum tidak sinonim dengan kegiatan ekonomi tertentu. Soalan kedua yang kami telah wujudkan adalah dari segi masalah kemiskinan, jumlah pemilikan hak milik serta pembahagian pekerjaan yang tidak seimbang. Jadi kita lihat kepada aspek pertama iaitu masalah kemiskinan. Menurut sumber banci pada tahun 1970, didapati bahawa 49.3% keluarga di Semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah garis miskin dan dari jumlah tersebut 86% menetap di kawasan luar bandar dan selebihnya 14% di kawasan luar bandar. Jadi kita lihat jadual ini. Dari sini kita dapat lihat bahawa kaum Melayu mempunyai masalah kadar kemiskinan sebanyak 64.8% dan pendapatan purata keluarga sebulan mereka hanya sebanyak RM172. Manakala bagi kaum Cina, kadar kemiskinan adalah sebanyak 26% dan pendapatan mereka sebulan adalah RM394. Bagi kaum India pula, kadar kemiskinan adalah sebanyak 39.2% dengan pendapatan purata keluarga sebulan mereka hanya sebanyak RM304. Jadi yang bagi kaum lain-lain pula, kadar kemiskinan adalah sebanyak 44.8% bersamaan dengan pendapatan purata mereka sebulan adalah sebanyak RM813. Jadi dari sini kita dapat lihat bahawa kadar kemiskinan ni majoritinya adalah di kawasan luar bandar. Bagi aspek kedua pula, kita lihat dari segi jumlah pemilikan hak milik. Jadi berikut merupakan data hak milik dan penguasaan sektor-sektor syarikat pada tahun 1971 hasil daripada kajian tahunan hak milik syarikat-syarikat berhad yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan dan Rekod dari Pendaftar Syarikat. Jadi dari sini kita dapat kelaskan pemilikan ini kepada 3, iaitu Bumiputera Perseorangan dan Agensi Amanah, bukan Bumiputera serta warga negara asing. Jadi, yang pertama, Bumiputera Perseorangan. Jumlah pemilikan mereka hanya sebanyak RM168.7 juta, iaitu bersamaan 2.6% sahaja, manakala bagi Agensi Amanah adalah sebanyak RM110.9 juta yang bersamaan dengan 1.7% sahaja. Jadi kita lihat pula bagi pemilikan kepada bukan Bumiputera sebanyak RM2,232.2 juta yang bersamaan dengan 34%. Manakala warga negara asing pula sebanyak RM4,051.3 juta yang bersamaan dengan 61.7%. Dari sini kita dapat lihat bahawa pemilikan hak milik di Malaysia dikuasai oleh bukan Bumiputera dan warga negara asing, manakala Bumiputera hanya mendapat 4.3% sahaja daripada hak milik tersebut.
Jadi kita dapat lihat kat sini bahawa pengagihan tersebut adalah sangat tidak adil. Bagi aspek yang terakhir, iaitu aspek pembahagian kerja. Jadi terdapat beberapa sektor yang dapat kami kenal pasti, iaitu sektor pertanian, pelombongan dan perniagaan, perdagangan, pentadbiran awam, pelajaran, pertahanan dan kemudahan awam. Jadi bagi sektor pertama iaitu pertanian, kaum Melayu yang bekerja dalam sektor pertanian adalah sebanyak 67.6%, manakala China 19.9%, India 11.5% dan lain-lain hanya 1%. Bagi sektor pelombongan pula, masyarakat Melayu hanya 32.1%, China 58.7%, India 8.5% dan lain-lain hanya 0.7%. Manakala daripada sektor perniagaan, perdagangan, pentadbiran awam, pelajaran, pertahanan dan kemudahan awam, masyarakat Melayu sebanyak 42.6% dan masyarakat Cina adalah majoriti iaitu sebanyak 45.5%, masyarakat India hanya 10.7% dan lain-lain hanya 1.2%. Jadi dari sini kita dapat lihat dan kita dapat buktikan bahawa suatu kaum itu adalah sinonim dengan satu-satu sektor di mana pembahagian kerja adalah sangat tidak seimbang. Jadi kesimpulan yang boleh dibuat daripada objektif kedua ini, daripada aspek-aspek yang diterangkan, sudah terang lagi bersuluh bahawa pembahagian kekayaan negara yang tidak seimbang telah diberikan mengikut kaum. Akar umbi permasalahan ini juga berpunca daripada sistem negara sendiri yang menjadikan sesuatu sektor ekonomi tersebut hanya sinonim dengan satu-satu kaum. Jadi ketidakadilan tersebut telah membawa kepada perusuhan kaum pada tahun 1969. Justeru, DEB dilaksanakan bagi mewujudkan kemakmuran negara, kemakmuran ekonomi dan mengukuhkan perpaduan rakyat. Jadi saya akan teruskan dengan Hazika. Baiklah, untuk objektif ketiga, kita mempunyai menghuraikan kesan pelaksanaan dasar ekonomi baru terhadap taraf hidup rakyat dan perpaduan negara. Untuk kesan pelaksanaan dasar ekonomi baru, kami menghuraikan 3 kesan, iaitu yang pertama, penurunan kadar kemiskinan, yang kedua, peningkatan taraf pendidikan dalam kalangan kaum bumi putera, dan yang ketiga, tiada lagi penglabelan pekerjaan mengikut kaum. Jadi saya akan terangkan dengan lebih lanjut ketiga-tiga kesan ini dalam slide yang seterusnya. Pelaksanaan dasar ekonomi baru menyumbang kepada penurunan kadar kemiskinan. Kadar kemiskinan menurun daripada 49.3% pada tahun 1970, iaitu waktu mula-mulanya dasar ekonomi baru ini dilaksanakan, kepada 5.7% pada tahun 2005. Pendapatan penduduk di kawasan luar bandar juga meningkat. Pengangguran tidak ketara berkurang. Pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum merupakan matlamat utama bagi dasar ekonomi baru. Hal ini kerana pencetus dasar ini jelas disebabkan ketegangan antara golongan yang berharta dan juga yang tidak berharta. Iaitu muncullah macam isu yang Mia telah sebutkan tadi, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Dapati juga bahawa orang Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan berbanding kaum-kaum lain. Dapati juga orang Melayu masih ketinggalan dan kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum lain walaupun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Oleh itu, kerajaan telah mengambil langkah untuk memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur melalui pembangunan wilayah baru seperti Dara di Pahang, Kesedah di Kelantan dan Kejora di Johor dan sebagainya. Kerajaan juga melaksanakan pertambahan kemudahan moden seperti jalan raya, sekolah, klinik kesihatan dan bekalan air. Kerajaan melaksanakan pemodenan keadaan kehidupan rakyat yang berpendapatan rendah sama ada di bandar atau di luar bandar dengan meningkatkan lagi kemudahan-kemudahan asas dan juga pendidikan seperti bantuan buku dan juga beasiswa.
Dengan memodernkan keadaan kehidupan rakyat dengan menyediakan kemudahan asas iaitu pendidikan, perkhidmatan dan perubatan, bekalan air dan bekalan elektrik, jurang kemiskinan juga dapat dikurangkan. Selain itu, kerajaan juga turut meluaskan lagi peluang-peluang pekerjaan bagi semua rakyat untuk mengurangkan lagi kadar pengangguran. Seterusnya. Okey, yang seterusnya, peningkatan taraf pendidikan dalam kalangan penduduk Bumiputra. Pelajar Bumiputra mendapat pendidikan yang sewajarnya daripada peringkat rendah sehingga ke peringkat universiti. Terdapat juga ramai pelajar Bumiputra yang dihantar untuk melanjutkan pelajaran mereka di universiti luar negara. Pertambahan golongan profesional dan juga golongan kelas menengah dalam kalangan penduduk Bumiputra. Yang ketiga, tiada lagi penglabelan pekerjaan mengikut kaum. Jurang pendapatan antara Bumiputra dan bukan Bumiputra dapat dikurangkan. Hal ini kerana berlaku penstrukturan ekonomi di mana sesuatu pekerjaan tidak tertumpu kepada hanya satu kaum sahaja. Selain itu, kerajaan juga mengambil langkah dengan menambahkan dengan lebih cepat lagi bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal dan stok syarikat dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kerajaan juga mengambil langkah dengan membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian dalam kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputra. Hal ini menyumbang kepada kejayaan masyarakat Bumiputra bagi memiliki 30% ekonomi pada tahun 1990 dan menubuhkan beberapa agensi seperti MARA iaitu Majlis Amanah Rakyat, Bank Pembangunan, Bank Bumiputra dan Amanah Saham Nasional. Kerajaan, mereka meluaskan lagi peluang-peluang pekerjaan bagi semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Hal ini dapat dibuktikan apabila kerajaan membuka lebih banyak peluang pekerjaan tanpa terikat lagi dengan dasar ekonomi pecah dan perintah penjajah. Maknanya, kaum Melayu diberi peluang luas untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan bidang-bidang lain yang sebelum ini kaum Melayu terikat hanya dengan kegiatan pertanian sara diri di luar bandar. Begitu juga dengan kaum lain seperti China dan India. Kaum China dan India juga turut diberi peluang untuk menceburkan diri dalam bidang ekonomi lain seperti bidang perkhidmatan dan perindustrian. Kerajaan menggalakkan penyertaan semua kaum dalam sektor-sektor yang berpotensi tinggi dan daya pengeluaran yang tinggi seperti perniagaan, perindustrian dan juga perkhidmatan. Hal ini bertujuan kerana untuk membantu meningkatkan lagi pembangunan ekonomi negara. Jadi, kesimpulan daripada kajian yang telah kami lakukan ini, pelaksanaan dasar ekonomi baru iaitu DEB telah memberikan pengalaman dan menjadi bukti bahawa Malaysia mempunyai sejarah dan telah berjaya mengukuhkan asas ekonomi negara. Jadi, selain itu, beberapa kejayaan dapat dilihat hasil daripada pelaksanaan DEB ini seperti penurunan kadar kemiskinan, peningkatan taraf pendidikan serta pengurangan jurang pendapatan antara kaum yang akhirnya membawa kepada peningkatan taraf hidup rakyat secara keseluruhannya. Namun, masih terdapat beberapa kepincangan daripada pelaksanaan DEB ini. Oleh itu, penambahbaikan boleh dilakukan bagi memantapkan lagi kemajuan ekonomi negara Malaysia terutamanya pada zaman pandemik kini. Yang terakhir, rakyat juga perlu mengambil iktibar daripada pelaksanaan DEB ini kerana usaha memajukan ekonomi negara bukan sahaja usaha yang gigih dari kerajaan dan kaki tangannya. Malah, ianya memerlukan perubahan sikap, tenaga dan pemikiran rakyat dari sektor swasta. Usaha yang jitu juga bakal diperlukan selepas Perintah Kawalan Pergerakan berakhir bagi meningkatkan kembali ekonomi negara. Okay, untuk bahan rujukan lampiran kami menggunakan 4 buah buku iaitu The New Economic Policy in Malaysia, Dasar Ekonomi Baru, Pertumbuhan Negara dan Pencapaian Ekonomi Orang Melayu, Dasar Ekonomi Baru, Intipati dan Dasar Ekonomi Baru, Kesan
sosioekonomi di daerah Manjung Perak. Kami juga menggunakan buku teks dan juga media daripada YouTube sebagai bahan rujukan kami untuk kajian kes ini. Kami juga menggunakan beberapa bahan daripada internet dan juga tesis daripada Harzi Datul Aini binti Buhari tahun 2015 iaitu Dasar Ekonomi Baru, kesan sosioekonomi di daerah Manjung Perak. Sekian itu sahaja daripada kami berdua. Terima kasih.